Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menyajikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan perlawanan tumpuan yang berlangsung semalam dan awal pagi tadi. Arsenal kembali mendahului Liga setelah kemenangan 3-0 mereka ke atas Brentford, dan Everton menang 1-0 ke atas West Ham United yang dilihat semakin bergelut dengan prestasi mereka. AS Roma tewas tipis 1-0 kepada Atalanta, dan Napoli kembali mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu Liga dengan menang 2-1 ke atas AC Milan. Real Madrid kembali ke tahta Liga selepas menang ke atas Atletico Madrid 2-1. Manakala di Perancis, Messi memastikan kemenangan 1-0 PSG ke atas Lyon, meletakkan mereka semakin selesa menerajui Liga. Juventus tewas 1-0 kepada kelab yang baru pertama kali beraksi di Serie A. Monza yang baru pertama kali bermain di peringkat tertinggi Liga Itali menjadikan Juventus sebagai mangsa untuk mendapatkan kemenangan pertama mereka pada musim ini. Dengan Massimiliano Allegri digantung satu perlawanan akibat satu kad merah, Juventus dilihat bermula dengan agak baik, berjaya membuat beberapa percubaan pada babak pertama tetapi gagal menemui gawang gol. Episod malam mereka bermula apabila pemain sayap Angel Di Maria dilainkan kad merah selepas mengasari pemain Monza, Armando Izzo. Tekanan terus diberikan kepada mereka sehingga minit ke-74. Christian Kjaya berjaya menembusi gawang Juventus sekaligus menjadikan gol kemenangan mereka dalam perlawanan ini. Walaupun ini merupakan kekalahan pertama Juventus dalam Liga, tekanan dilihat semakin hebat ke atas pengurusnya selepas mereka juga gagal memenangi sebarang perlawanan dalam UCL sebelum ini. Arsenal kembali di atas selepas dikecewakan Man United minggu lepas. Mereka turun ke laman Brentford untuk mendapatkan kemenangan bergaya ke atas pasukan tuan rumah itu. Mereka menang mudah 3-0 dengan William Saliba membuka jaringan seawal minit ke-17. Gabriel Jesus kembali menunjukkan prestasi sebenar dengan menaduk cantik jaringan kedua Arsenal pada minit ke-28. Fabio Vieira melakukan rebatan kencang pada awal babak kedua, meletakkan mereka selesa mendahului 3-0 sehingga tamat perlawanan. Thomas Frank yang ditemu ramah selepas perlawanan tamat berkata, Arsenal bermula dengan sangat baik sehinggakan anak-anak buahnya sukar menciptakan peluang. Beliau menambah, musim ini merupakan musim untuk Arsenal bersaing untuk kejuaraan Liga dengan mereka memiliki kelebihan daripada segala aspek. Tahniah untuk Arsenal. Hilang fokus punca Inter tewas kepada Udinese, kata Handanovic. Penjaga gol utama Inter Milan, Samir Handanovic berkata, mereka kurang memberikan fokus dalam perlawanan sehingga akan membuatkan mereka tewas kali ketiga pada musim ini. Kekalahan membuatkan jurang untuk merampas kejuaraan Scudetto semakin luas dan semakin menyukarkan. Sekiranya menang tadi, mereka berpeluang untuk menjadi pendahulu Liga, dan ini juga menyebabkan mereka gagal berada di kedudukan 6 teratas sebelum rehat perlawanan antarabangsa. Sesuatu harus dilakukan semasa cuti panjang ini bagi meningkatkan kembali tahap keyakinan dan mental setiap pemain sebelum mereka kembali bertemu AS Roma pada 2 Oktober nanti. Real Madrid benam Atletico di tempat lawan. Seperti yang telah diramalkan, Real Madrid meneruskan retak kemenangan mereka apabila menjinakkan Atletico Madrid 2-1 di tempat lawan pagi tadi. Mereka membuka jaringan melalui Rodrigo pada minit ke-18 dan Federico Valverde pada minit ke-36. Atletico cuba untuk bangkit tetapi hanya berjaya menjaringkan gol pada minit ke-83 oleh Hermoso. Perlawanan tersebut berlangsung tegang apabila penyokong-penyokong pihak lawan mula mengejek dan menimbulkan kontroversi, terutamanya kepada Vinicius Junior. Dengan kemenangan terbaru ini dianggap sebagai mencurah minyak ke dalam api yang marak. Perseteruan antara dua kelab terbesar di Sepanyol bagai tiada penghujungnya. Saya akan minta Vinicius Junior ajar saya menari samba, kata Presiden Atletico Madrid. Presiden Atletico Madrid, Enrique Cerezo, kembali menghangatkan isu Vinicius Junior menari selepas menjaringkan gol sebagai tanda meraikannya. Beliau berkata dengan nada bergurau akan meminta Vini mengajarnya menari samba sebelum dia pergi ke festival besar di Rio nanti. Kenyataan itu juga sebagai tanda sokongan kepadanya setelah dia teruk dikritik oleh Pedro Bravo, seorang ejen bola sepak yang berasal daripada Sepanyol itu sebelum ini. Presiden itu menambah, Vinicius Junior tetap boleh meraihkan jaringannya dengan cara yang tersendiri sambil menghormati perasaan pihak lawan, selain merasakan tidak sesuai ianya berlaku jauh daripada tempat sendiri. Pogba akan melakukan segalanya demi untuk pulih, kata Didier Deschamps. Jurulatih Perancis itu memberikan jaminan yang Paul Pogba akan melakukan segalanya untuk pulih bagi memastikan tempatnya ke Piala Dunia terjamin. Pemain itu dilihat dalam keadaan yang semakin baik dan hanya masa bakal menentukannya. Pogba yang menjalani pembedahan meniskus di lutut kanannya pada awal September lalu dilihat memerlukan lebih masa sedangkan hanya tinggal 2 bulan sahaja lagi sebelum Piala Dunia bermula. Deschamps juga berkata dia tidak risau kepada Pogba kerana dia dapat merasakan Pogba mungkin dapat kembali pulih mengikut masa yang telah dijangkakan. Cuma masalah utama sekarang ini adalah sama ada dia akan kembali cergas ataupun tidak. Perlawanan Piala Dunia kali ini sangat penting kerana mereka akan hadir sebagai juara bertahan.
Mourinho masih Mourinho yang kita kenal. Beliau yang telah dikenakan kad merah pada perlawanan tersebut dilihat sangat kecewa dengan keputusan pengadil kerana tidak memberikan mereka sepakan penalti setelah Nicolo Zaniolo dijatuhkan di dalam petak penalti Atalanta pada minit ke-55 perlawanan. Protes yang dia lakukan telah mengakibatkan dia dilayangkan kad merah sekaligus tidak dapat menghabiskan perlawanan di bangku simpanannya. Dia juga secara terbuka mengkritik keputusan pengadil dan mungkin akan menerima hukuman lebih berat di atas kelakuannya itu. Juara bertahan Serie A tewas kepada Napoli. AC Milan yang juga juara bertahan Scudetto musim lepas gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri setelah tewas 2-1 kepada Napoli. Permulaan yang agak perlahan pada separuh masa pertama, di mana kedua-dua pasukan terlalu berhati-hati dalam merencanakan serangan. Episod duka mereka bermula apabila Napoli dihadiahkan sepakan penalti setelah pemain Napoli dijatuhkan oleh Sergio Des dalam kotak penalti. Milan menyamakan kedudukan pada minit ke-69 melalui jaringan Olivier Giroud. Tetapi Napoli kembali lebih garang untuk menang dengan mereka berjaya menemui jaringan kemenangan pada minit ke-78 perlawanan, sekaligus menyebabkan Milan turun ke tangga kelima Liga. Pengurus Milan, Stefano Pioli, menuntut anak-anak buahnya supaya lebih klinikal di hadapan gol. Kerana itu antara punca kekalahan mereka pada hari ini. PSG menang tipis 1-0 ke atas Lyon. Lionel Messi berjaya menjadikan satu-satunya gol bagi membantu PSG mengukuhkan kedudukan mereka dalam Liga dengan perbezaan 2 mata kepada Marseille yang kini berada pada kedudukan kedua. Jaringan itu hadir seawal minit ke-5 perlawanan dengan Messi membuat penjudah cantik menewaskan penjaga gol Lyon. Kemenangan itu dilihat sebagai satu kelegaan buat jurulatih PSG itu selepas dilihat kurang menyengat walaupun mereka telah menang 5 perlawanan terakhir mereka sebelum ini. Luis Campos menjelaskan kenapa dia tidak memilih Ousmane Dembele ke PSG. Penasihat bola sepak di PSG itu berkata, keputusan untuk tidak memilih Dembele ke PSG adalah kerana pemain tersebut tidak sesuai dengan taktikal PSG. Sebelum dia menyambung kontraknya di Barcelona musim panas lalu, PSG merupakan satu-satunya kelab yang menunjukkan minat bagi mendapatkannya. Dembele merupakan seorang pemain sayap di mana mereka bermain dalam sistem yang berlainan dengan Neymar dan Messi. Akan bermain sedikit di belakang Mbappe sambil dibantu oleh 2 orang wingback untuk menyerang. Chelsea dilihat semakin hampir mendapatkan sporting director yang baru. Mereka kini berada di atas landasan yang betul bagi mendapatkan Christophe Fron sebagai sporting director baru mereka. Menurut daripada pakar transfer bola sepak Eropah, Fabrizio Romano, difahamkan mereka telah menemui persetujuan secara lisan, cuma menunggu lamaran secara rasmi daripada Chelsea. Beliau merupakan watak paling penting di RB Salzburg, di mana dia menjadi orang yang bertanggungjawab untuk membawa masuk pemain yang mempunyai potensi yang sangat besar pada ketika itu seperti Erling Haaland, Sadio Mane, Naby Keita dan juga Dayot Upamecano. Dia yang ditemu ramah berkata, Chelsea merupakan kelab yang sangat besar dan tidak menolak jika dia berpeluang ke kelab tersebut. Brighton umum jurulatih baru. Setelah pembagian gerah putih ke Chelsea baru-baru ini, Brighton telah rasmi mengumumkan lantikan Roberto De Zerbi sebagai penggantinya. Pelantikan pengurus daripada Itali itu dilihat dapat menyambung legasi Potter ketika dia di Brighton yang pada ketika ini sangat membanggakan. Dengan rekod di mana mereka hanya baru tewas sekali, seri sekali dan menang 4 kali meletakkan mereka di tempat keempat dalam Liga. Dengan pelantikan Roberto De Zerbi ini menjadi tonik penguat mereka apabila dijadualkan akan berhadapan dengan Liverpool sekembalinya daripada international break nanti. Barcelona mengintai peluang bagi mendapatkan Jorginho. Seorang lagi pemain Chelsea bakal berhijrah ke Barcelona apabila kontraknya akan tamat pada hujung musim nanti. Rundingan baru belum berlaku antara dia dan Chelsea, membuatkan Barcelona cuba memancing pemain tersebut untuk menyertai mereka secara percuma. Manchester United berminat dengan Jan Oblak. Tumpuan kembali terarah kepada Jan Oblak sebagai pengganti baru kepada penjaga gol utama mereka sekarang ini iaitu David De Gea. Mereka hanya menunjukkan minat tetapi belum membuat apa-apa bidaan secara rasmi ke atas pemain tersebut. Antoine Griezmann juga dilihat sebagai antara pilihan Manchester United. So itulah video kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.